Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menyambung kembali pengajian kitab 40 hadis, amalan sedikit pahala berganda, dan kita masuk hadis yang ke-32, iaitu membaca la ilaha illallah, iaitu tahlil ketika mana masuk pasar. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala suqan minal aswaq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang masuk ke pasar, sesiapa yang masuk ke pasar daripada pasar-pasar lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamus biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang memiliki kebaikan, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah menulis 1,000,000 kebaikan untuknya, menghapuskan 1,000,000 kesalahan daripadanya, dan mengangkat 1,000,000 darajat untuknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Al-Hakim dan Ad-Darimi. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita salah satu daripada amalan dalam kehidupan kita, iaitu bila mana kita masuk ke dalam pasar, maka hendaklah kita mengamalkan doa masuk dalam pasar. Maka ini hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kerana itu bila mana baginda sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi ajar kepada umatnya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umat dia. Nabi tak mahu bahawa umatnya itu kurang amalnya, Nabi tak mahu umatnya kurang pahalanya. Nabi nak kita ni banyak pahala, banyak dari segi kebajikan, amalan soleh yang kita kerjakan, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW nak sebanyak-banyak pahala nak Allah Ta'ala berikan kepada kita lantaran kita hidup atas dunia yang sementara ini. Nabi SAW nak supaya mudah-mudahan dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu, ini amalan hak Nabi ajar, amalan untuk masuk
ke dalam pasar, maka hendaklah membaca doa ini yang disebut sebagai tahlil. Tahlil, yang kata tahlil, tahlil tu mana? La ilaha illallah, itu tahlil. Lalu Nabi SAW satu hari bersabda, Nabi kata, artinya bahawasanya siapa yang masuk ke dalam pasar, pasar ni tak kira lah pasar yang kita pergi tu nak beli ikan ke, nak beli ayam ke dan sebagainya, ataupun pasar-pasar yang disebut mall, yang disebut sebagai pasar pun juga, pakaian dan sebagainya pun sama juga. Jadi kata ulama, ketika mana hendak kita masuk ke dalam pasar, sama ada pasar tu pasar harian ke, ataupun pasar mingguan ke, ataupun pasar malam ke, ataupun pasar raya ke, kedai runcit sebagainya, itu semua termasuk apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW ini. Maka bila kita masuk kepada pasar-pasar tersebut, kedai runcit, pasar mini dan sebagainya, maka bacalah sekali tak kala mana nak masuk. Kata Nabi SAW, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali saja sebelum daripada masuk ke dalam pasar, kedai runcit, pasar mini dan yang lain-lainnya, sekali saja membaca tahlil tersebut. Dan kalau kita lihat bahawa tahlil ini ataupun doa masuk ke dalam pasar ini, ramai semua orang dah hafal. Cuma tinggal lagi ada beza dari segi sirah saja, dari segi versinya saja. Biasanya yang tak biasa ataupun yang jarang kita jumpa, ada tambahan kat situ, wa huwa hayyun la yamut, dengan biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dah biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit pun dah biasa. Cuma tinggal lagi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, itu pun senang dok ingat. Maka sebab itu Nabi suruh bila nak masuk ke dalam pasar, jangan lupa doa ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali saja. Sekali saja kata Nabi SAW sebelum mana kita masuk ke dalam pasar. Lalu siapa yang beramal membaca doa ini tak kala mana nak masuk ke dalam pasar, dia jadikan amalan. Sebab tu yang dikatakan amalan ni tuan-tuan, mula-mula kalau tak biasa memang susah. Nak biasakan, nak lazimkan dijadikan amalan. Yang kata amalan ni sentiasa diamal, sentiasa menjadi amalan. Maka nak jadikan amalan ni tuan-tuan kena biasakan. Mula-mula kalau tak biasa memang susah. Tetapi kalau kita biasakan, setiap kali nak masuk dalam pasar kita baca doa. Nak pergi pasar, nak masuk dalam pasar baca doa. Nak masuk lagi pasar dalam baca doa. Kalau terlupa ni tuan-tuan, kalau boleh hok patah balik tu baca doa. Baca doa. Bila kita masuk baca doa, maka dia akan menjadi amalan. Dia akan menjadi amalan. Seperti mana yang disebut kata ulama, amalan masuk masjid guna kaki kanan. Itu adab tu masuk masjid. Maka nak jadikan amalan kata ulama apa? Biasakan masuk masjid kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk masjid kaki kanan. Tapi kalau kadang-kadang yang tak biasa masuk masjid di kaki kiri, maka sayugianya kata ulama patah balik masuk kaki kanan. Dia buat lagi masuk masjid kaki kiri, patah balik masuk kaki kanan, sampai dia jadi lazim. Maka dia akan jadi amalan. Maka dia akan jadi satu amalan. Amalan sesuatu perkara itu yang diamalkan, lazim diamalkan, sering diamalkan, harian dan sebagainya. Begitu juga kadang-kadang kita dah biasa masuk pasar, masuk sajalah.
pasar malam, pasar mini, kedai runcit, apa semua masuk mall, masuk itu saja. Maka biasakan beringat nak masuk tu jangan lupa doa ini, maka dia akan jadi amalan. Maka Nabi kata siapa yang membaca doa masuk pasar ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamus biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanah. Yang pertama kata Nabi SAW, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki 1,000,000 kebaikan. Kataballahu lahu, yakni Allah Ta'ala tulis hak untuk dia, yang mana dia nak masuk pasar tu dia tak lupa doa tadi, maka Allah Ta'ala tulis pahala-pahala 1,000,000 kebaikan untuknya. Kalau bahasa Arab 1,000,000, dia bukan macam kita 1,000,000. Disebut alfi. Alaf tu 1,000, tapi bila dia double tuan-tuan, alfi tu 1,000,000. Jadi kata Nabi, hak orang baca doa ini, maka yang pertama Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala tulis tuan-tuan 1,000,000 pahala kebaikan. Mana kita nak dapat pahala 1,000,000? Pahala kebaikan tu 1,000,000 tu mana kita nak dapat tuan-tuan? Hidup pun tak sampai 1,000,000 tahun, hidup pun tak sampai 100 tahun. Tapi dengan amalan ini kita tak lupa. Kita masuk mall, supermarket, tonton tempat-tempat ni semua orang pergi. Tempat-tempat ni tuan-tuan, tiap-tiap hari kita pergi. Satu kerugian yang besar, amalan ni kita tak buat, amalan ni kita tinggalkan. Bahkan sunnah Nabi SAW, amalan ni kita ketepikan, kesampingkan. Kadang-kadang setengah tu dia menganggap doa je, tak ada apa pun. Tak ada apa pun tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, doa tu apa? Ad-doa silahul mu'min. Doa tu senjata bagi orang mukmin. Semua orang kalau nak perang mesti kena ada senjata. Apatah lagi kita ni tuan-tuan, ni sekarang ni kita perang tau. Sentiasa perang. Perang dengan musuh kita. Siapa? Syaitan laknatullah. Siapa? Nafsu yang ada pada badan kita, nafsu yang ada pada diri kita. Setiap hari, setiap saat, setiap detik kita sentiasa berperang dengan nafsu kita, dengan syaitan. Maka sebab itu Nabi ajar macam mana kita nak selamat daripada musuh-musuh Allah, macam mana kita nak selamat daripada syaitan laknatullah, macam mana kita nak selamat daripada nafsu yang sentiasa mendorong, mengajak kepada tidak beramal, kepada maksiat, kepada dosa dan sebagainya, supaya kita hidup atas dunia tidak ada nilai apa-apa. Tak ada bawa pahala nanti bila mana kita mati nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu bila kata doa penting tuan-tuan, kerana dia senjata. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Maka sebab itu setiap kali apa yang kita lakukan ni tuan-tuan, semua Nabi tunjuk. Semua Nabi tunjuk. Dengan apa? Dengan amalan. Kerana kita tuan-tuan hidup atas dunia perlu beramal. Hendaklah beramal. Kerana kita hamba Allah, umat Nabi SAW, kita akan mati. Sampai Nabi pesan, badirul bil a'ma salih. Segeralah dalam beramal. Cepat, jangan tangguh-tangguh. Nak beramal ada ilmu. Ilmu, amal. Kita belajar untuk ilmu, untuk beramal. Kita beramal ni tuan-tuan untuk mati. Kerana semua orang akan mati. Kalau mati tangan kosong tuan-tuan, orang-orang kata tangan kosong, tak ada apa. Kita belajar ni nak beramal. Sebab tu Nabi kata hak ada ilmu tuntut belajar. Bila hak belajar jangan lupa amal.
Lepas tu Nabi pesan badiru bil amal, segera dalam buat amal saleh. Dan kita beramal ni nak mati ni tuan-tuan. Agak-agak esok kita mati ni cukup tak bekalan amalan kita, pahala kita ni? Dah ada sejuta tak? Dah ada segunung tak tuan-tuan? Maka sebab itu Nabi SAW bagi amalan. Sebab itu perkara yang paling terbaik tuan-tuan dalam kehidupan kita, solution dalam mengatasi masalah-masalah, problem-problem yang hari ini adalah amalan. Amalan. Kerana tak rugi dengan amalan yang kita buat itu, bahkan bukan menyelesaikan masalah, tetapi kita juga dapat pahala yang mana kita akan ambil nanti di hari akhirat. Sebab itu paling terbaik dalam exit, keluar daripada segala permasalahan hari ini, dunia akhirat, adalah amalan. Sebab itu ada satu anak Nabi SAW namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatuna Fatimah ni tuan-tuan, dia suri rumah. Orang dia rajin tuan-tuan, buat kerja rumah, kemas rumah, basuh rumah, mop lantai, sapu sampah, angkat air. Dulu bukan macam kita ada air keluar daripada paip air. Dulu nak kena angkat tu air tu, angkat tu tuan-tuan, berat, bukan ringan. Sehingga kan apa tuan-tuan, ni bahu ni hak melelas ni, tangan ni kasar, kasar tangan dia, masak lagi apa semua dan sebagainya. Sekarang semua mudah tuan-tuan. Mampu ambil bibi, ambil maid pembantu rumah. Kalau tak mampu, ada cara lain lagi. Tak, semua pakai mesin dah sekarang. Basuh baju, mesin baju, mesin basuh baju. Malah basuh pinggan, ada juga mesin basuh pinggan. Mesin basuh pinggan pun ada tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Malah lipat baju, mesin lipat baju pun ada. Dahsyat orang sekarang. Sampai kasar ni tangan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kesiannya Sayyidina Ali, dia kata, wahai Fatimah, mari kita jumpa Nabi. Kita minta bantuan Nabi, iaitu minta pembantu rumah, minta bibi. Sebab mana dah tahu hak Nabi bagi, kesian tengok. Pergi jumpa Nabi. Nak pergi jumpa Nabi je, tengok ramai orang ada jumpa Nabi SAW. Tak sempat nak jumpa Nabi, tapi Nabi tahu Fatimah tu datang, anak dia datang, puteri dia datang, mesti ada hajat. Maka selesai Nabi layan tetamu semua, Habis Fatimah pun tengok Nabi pun ramai tetamu, Fatimah pun balik. Lepas tu tuan-tuan, Nabi pun datang rumah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi pun kata, wahai Fatimah, tadi aku nampak kamu datang ke rumah aku. Tapi pada ketika itu ramai tetamu lain, maka kamu pun balik. Apa hajat wahai Fatimah? Ada apa hajat yang boleh bantu? Maka Fatimah pun kata bahawa dia ni kerjanya banyak. Sampaikan habis kasar ni tangan, penat malam, habis penat dah tuan-tuan. Jadi apalah kiranya ayahanda, kalau ada hamba dok boleh bantu-bantu buat kerja rumah, bantu saya, mintalah seorang. Minta seorang pembantu. Lalu Nabi SAW menyatakan, macam inilah wahai Fatimah, nak tak aku ajarkan satu amalan? Amalan tuan-tuan. Nabi tu dengar permintaan Sayyidatuna Fatimah tu nak minta pembantu rumah. Padahal boleh je, banyak hamba-hamba yang ada pada ketika itu, bagi seorang pun cukup dah. Tak, Nabi ketua negara tuan-tuan, pemimpin, boleh saja nak cari mana-mana bagi je anak dia ni. Tak, Nabi kata aku bagi jalan keluar, solution. Kamu ada masalah ni, aku bagi jalan keluar. Bukan jalan keluar tu bibi tu pembantu rumah, tak. Nabi kata, nak tak aku ajarkan satu amalan yang mana kamu amalan ini
maka bersamaan dengan kamu diberikan dua kekuatan orang hamba. Daripada siang tuan-tuan sama malam dah buat kerja, malam tu tidur, pagi tu penat. Maka Nabi kata kamu amal amalan ni, kamu berpagi-pagi diberikan kekuatan oleh Allah, tak letih tuan-tuan. Sentiasa walaupun kerja banyak dan sebagainya, tak letih, tak penat, tetap cergas, tetap kuat. Lalu kata Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, silakan, apa amalan tersebut? Apa amalan tersebut? Agak-agak kita dah tuan-tuan, kita nak minta pembantu rumah, dia bagi amalan lah pula. Saya nak ni Ustaz, tapi Ustaz bagi amalan tak. Saya nak pembantu rumah, nak orang, nak pekerja. Ini amalan. Tapi nampak Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala yakin dengan amalan tersebut yang diberi oleh Nabi, bukan hanya selesai masalah tuan-tuan, tapi akan kesinambungan pahala dia akan dapat. Lalu kata Nabi SAW, amalan dia, wahai Sayyidatuna Fatimah, sebelum kamu tidur, jangan tinggalkan zikir ini. Jadikan amalan sebelum kamu tidur, iaitu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Total 100. Kamu baca, jadikan amalan sebelum daripada tidur ini, maka insya-Allah berpagi-pagi kamu diberikan kekuatan seperti mana dua orang hamba. Artinya kuat tuan-tuan, cergas. Walaupun kerja macam mana sekalipun banyak, maka akan ada kekuatan, kecergasan tuan-tuan, tak letih, tak lesu. Maka sejak itulah Sayyidatuna Fatimah diamalkan amalan tersebut, yang diberi langsung terus daripada ayahandanya Nabi SAW. Lalu Sayyidatuna Fatimah amalkan tuan-tuan. Lepas tu dia dah tak minta lagi tuan-tuan pembantu untuk bantu dia. Terus menerus tuan-tuan. Maka amalan tu diajak untuk Sayyidatuna Fatimah. Sampai hari ini pun kita dapat. Tuan-tuan nampak saham jariahnya sampai hari ini tuan-tuan. Maka siapa yang mengamalkan tersebut sama dapat seperti mana Sayyidatuna Fatimah dapat. Sebab itu namanya amalan tersebut Tasbih Fatimah. Sebab tu nama bagi lain amalan tersebut iaitu Tasbih Fatimah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu salah satu zikir amalan yang perlu kita buat, lakukan, amalkan sebelum daripada tidur. Sebelum daripada tidur. Nampak? Nabi beri apa? Amalan. Supaya kita tak rugi tuan-tuan. Kita ni hidup nak beramal, dan semua orang pasti akan mati. Sebab tu amalan ni penting dalam kehidupan kita. Simple je, mudah je tapi ganjarannya besar. Ganjaran sangat besar. Sebab tu Nabi kata apa? Kamu amalkan doa masuk pasar ni, tak rugi, pahalanya sangat besar. Kataballahu lahu alfi hasanah. Yang pertama, Allah Ta'ala tuliskan pahala-pahalanya 1,000,000 kebaikan. Yang kedua, wa maha anhu alfi sayi'ah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala padamkan, deletekan, hapuskan 1,000,000 dosa kesalahan. Kita mana tak ada dosa tuan-tuan? Ada dosa. Kita mana tak ada silap? Ada silap. Pasti kita ada silap, pasti kita ada dosa tuan-tuan, pasti kita ada salah. Tak dosa besar, dosa kecil pasti ada. Sebab kita ni manusia. Orang buat salah, buat silap tu biasa tuan-tuan. Yang tak biasanya apa? Taubat. Itu masalah. Taubat jangan lupa, istighfar jangan lupa. Tapi dengan dosa-dosa yang kita ada, dengan kesalahan, kealpaan, kelalaian yang kita ada tersebut, maka dengan amalan membaca doa tahlil masuk pasarnya tadi, wa maha anhu, kata Nabi, Allah Ta'ala hapuskan, deletekan tuan-tuan kesalahan-kesalahan kita. Bukan satu, bukan dua, 1,000,000 kesalahan. 1,000,000 kesalahan tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang ketiga, amalan ini juga
kata Nabi SAW, warfa lahu alfi darajah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala angkat, diberikan angkat darajat untuk dia 1,000,000 darajat. 1,000,000 darajat, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Berbanding amalan tahlil ni tadi yang kita sebut dalam pertemuan yang lalu, amalan pahalanya pun besar. Pahalanya pun besar. Bila mana kita membaca tahlil ni tadi selepas daripada solat subuh dan solat maghrib, amalan yang kita sebut dalam minggu lepas, pahalanya pun besar juga. Tetapi bila amalan tahlil ini pun kita amalkan, tapi tempat saja berbeza, iaitu tak kala mana nak masuk dalam pasar, pahalanya Masya Allah lagi besar, tuan-tuan. Lagi besar. Lagilah pula kadang-kadang orang ni, tuan-tuan, minta maaf cakap, dia banyak pergi pasar daripada pergi masjid. Dia banyak pergi mall daripada pergi masjid. Minta maaf ya, tuan-tuan. Dia banyak pergi pasar mini, kedai runcit daripada pergi surau. Kadang-kadang seminggu tu tak masuk pun masjid, tapi satu hari 3-4 kali masuk pasar. Maka inilah peluang kita sebenarnya. Peluang kita untuk beramal dan meraih pahala yang sangat besar. Kita beramal kerana Allah Ta'ala, terpulang bagi Allah Ta'ala nak bagi atas kita. Ini dari segi fadilat syariat, itu kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW. Maka sayugianya, kata ulama, jangan tinggalkan amalan ini, beramallah, kerana inilah amalan yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, yang merupakan amalan yang mudah, ringkas, tetapi pahalanya berganda, bahkan besar, tuan-tuan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, tuan-tuan? Inilah rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi SAW diutuskan melainkan untuk rahmat sekalian alam, termasuklah kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita dapat beramal, kita dapat sampaikan, tuan-tuan. Bukan kita seorang nak masuk syurga. Kita ada ilmu, amal, sampaikan, kongsikan dengan anak, isteri, keluarga dan sebagainya. Viralkan, tuan-tuan. Satu kerugian yang besar, mana kita hidup ni, sebelum kita mati ni, usahakan kita buat amal dan sampaikan. Bahkan kita sampaikan, tuan-tuan, orang lain pula amal, kita mati, tetap pahala tadi tetap akan dapat pada kita, walaupun kita dah stop, dah mati. Kita amal mungkin setahun, mungkin 2 tahun, tahun ketiga mati lah, dapat amalan ni 2 tahun je. Tapi kita sampaikan, tuan-tuan, orang lain amal, dia pun hidup lama-lama, dapat pahala kita. Dapat terus pada kita, walaupun kita dah mati dah. Nak baca doa masuk pasar dah tak boleh dah mati. Tapi kita dapat pahala doa masuk pasar, walaupun kita dah mati. Kerana apa? Kerana kita sampaikan, kita viralkan. Orang lain hak masa hidup dia buat, dia amal, tak rugi, tuan-tuan. Inilah mata level akhirat. Macam mana kita perbanyakkan down orang bawahan, supaya kita dapat meraih keuntungan yang sangat besar akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan amalan ini kita istiqamah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi asbab kita mati husnul khatimah, dan akhirat nanti kita masuk ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wal afwa minkum. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.